Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah, hari baru, minggu baru, diharapkan semuanya baik-baik sahaja, ceria-ceria selalu dan juga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini 7 November 2022, 7-Eleven bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1444 Hijri. Alhamdulillah, bersiar langsung dari studio penyiaran kami di Kuala Lumpur ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang sudah pun berada di TV Al Hijrah Facebook kami secara live pagi ini. Syukur Alhamdulillah. Kita ada Puan Dahlia Jamaluddin, Puan Siti Absyah Safi, Puan Fatimah, Puan Latifah, semuanya para top fan kita. Alhamdulillah. Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga kalau sedang menikmati sarapan pagi itu, ingat-ingatlah saya sama di sini ya. Masya Allah. Baiklah, pagi ini saya akan berkongsi tentang sesuatu yang begitu dekat dengan isu semasa, begitu dekat dengan kita rakyat Malaysia. Masya Allah. Ada yang demam PRU ke ataupun ada yang berkempen sampai dah demam ke, ada ubat dia. Ada jawapan dia pagi ni, insya-Allah. Jangan tersalah pilih pemimpin. Ini salah satu tips untuk anda semua di luar sana. Baiklah, tajuk hari ini sebenarnya sangat menarik. Saya kira ramai yang tertunggu-tunggu juga apakah perkongsian Ustaz pagi ini. Masya Allah, kita nak bersama dengan Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS, tak lain tak bukan yang dihormati Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Masya Allah, baik Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah, masih hidup lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz demam tak? Tak, Tak alhamdulillah. demam. Kita masih okey lagi, kita masih lagi ceria. Masya Allah. Baiklah, Ustaz, dengan topik kita pagi ini kan, apakah sebenarnya yang kita nak maksudkan, apakah yang kita nak beritahu kepada penonton setia kita pagi ini tentang jangan tersalah pilih pemimpin? Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم حازل النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, akan datang tahun pada manusia, iaitu orang yang bodoh, orang yang benar dikatakan bohong, orang yang bohong dikatakan benar, dan orang yang amanah dikatakan khianat, orang yang khianat dikatakan amanah. Ketika itu golongan Ruwaibiyah berbicara. Sahabat bertanya, siapa golongan Ruwaibiyah ni ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, orang yang bodoh menguruskan perkara umum, perkara yang besar. Maknanya ini berkaitan dengan pimpinan. Rasulullah SAW beritahu para sahabat akan datang satu zaman, satu ketika, tahun-tahun ini penuh dengan pembohongan. Sebab kita jahil, sebab kita bodoh, sebab kita tak dapat nak menilai. Sebab orang yang mereka ni Ruwaibiyah ni adalah golongan yang influencer, pandai bercakap, pandai mempengaruhi orang. Inilah golongan. Kita takut kita dijadikan golongan yang Rasulullah maksudkan. Takut jadi influencer yang menipu. Kita menipu. Hari ini kalau kita tengok buat satu konten yang menipu, lebih ramai yang ikut. Ramai pengikut kita. Tapi kalau buat konten yang benar, bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang hadis, sunnah, apa semua, maka orang kurang ikut. Tapi buat satu konten yang, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Namun bukan itu sahaja maksudnya, dan mereka ini menjadi pemimpin yang menguruskan hal yang besar, hal negara, hal negeri, hal ni. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita takut. Dan kena ingat, kita jangan salah pilih pemimpin yang dipanggil golongan Ruwaibiyah. Mereka ni tidak jujur, menipu, berbohong, tetapi mereka diangkat sebagai orang yang benar. Kerana apa? Kerana pandainya mereka mempengaruhi, berkata-kata dan mempengaruhi manusia. Yang keduanya, mereka ni golongan yang khianat. Mereka tidak amanah, mereka terlibat dengan banyak masalah, terutamanya rasuah dan macam-macam masalah. Tetapi apa isu dia, Masya Allah, mereka dianggap jujur. Ini yang kita kena hati-hati. So, ini Ustaz nak tekankan supaya kita jangan salah
pilih pemimpin, terutamanya dalam pilihan raya ni. Wallahu a'lam. Dalam dunia yang serba mencabar ini, hati-hati juga sebab kita ada pelbagai platform kan Ustaz. Betul. Kita muat turun komen dan sebagainya, bimbang, manalah tahu esok lusa kita dah tak ada dekat dunia ni. Allah. Komen kita itu tertera di situ selama-lamanya. Berhati-hatilah semua ya. Baiklah. Ustaz, bagaimana sebenarnya untuk dalam ada pelbagai platform ini sebenarnya mudah untuk kita mengenali pemimpin kita, sama ada dia adalah yang terbaik ataupun di sebaliknya. Tetapi bagaimana cara yang paling terbaik kalau mengikut Islam itu sendiri untuk kita memilih pemimpin yang paling terbaik sekali? Sebab kalau kita nak bincang benda ni, perkara ni amat luas dan besar. Tetapi berdasarkan Al-Quran, mula-mula kawil, yang kedua matin. Yang pertama kawil, yang kedua alim. Kawil ni kuat, alim ini satunya dipanggil pandai, pintar. Kawil ni tak semestinya orang tua. Tak semestinya orang muda kawil, kuat. Tetapi orang tua pun ada yang kuat. Betul. Ada orang tua lebih kuat daripada orang muda. Dan kuat kat sini, mengikut zaman ini, kuat kena kecam. Kuat dalam perjuangan. Tabah dalam perjuangannya. Dan ini yang maksudnya kawil, kuat. Kuat, kekuatan mental. Dia ada 3 benda. Yang pertama, saya selalu sebut dalam bahasa Inggeris, mind, body and soul. Kuat dari sudut akalnya, mind, body, kuat dari sudut bodinya, tubuhnya, dan soul. Soul ni spiritual dia. Roh dia kuat tak kuat. Ada orang, kalau mungkin dia muda, tapi dia tak kuat kat sini. Dia tak kuat kat sini dan tak kuat pada tubuhnya. Mungkin. Mudah menerima rasuah. Mudah menerima benda-benda yang mudah kecewa dengan dalam perjuangan. Ini yang dimaksudkan. Dan keduanya adalah alim. Alim ni bijak. Ni sebab tu kita kena cari orang yang bijak lah. Bijak ni pula, dia bukannya semesti ada PhD, bukannya semesti ada degree. Tetapi bijak ni adalah orang yang senantiasa mempelajari. Dan mereka ni pantas belajar. Belajar. Bagaimana Rasulullah SAW boleh bertanya pendapat kepada Salman Al-Farisi. Bagaimana bila dicadangkan oleh Salman Al-Farisi untuk kita gali parit dan macam-macam dalam peperangan ni. So, Nabi boleh belajar daripada para sahabat. So, mereka ni perlu ada untuk dia nak pilih pemimpin, pertama takutkan Allah. Yang kedua apa dia? Pemimpin yang hebat ni adalah pemimpin yang minta dibantu. Minta dibantu, kalau salah tegur. Yang ketiga, dan banyak lagi lah. Tapi Ustaz nak ringkas di pagi ni. Silakan. Ni formula sifat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pemimpin. Kita kena ikut. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik benar. Bercakap benda yang benar, akidahnya benar dan perbuatannya benar. Yang kedua, sidik amanah. Amanah apa dia? Apa maksud amanah? Amanah jujur. Ramai yang cakap amanah ni jujur, tetapi sebenarnya amanah membawa pengertian yang lebih besar, iaitu bertanggungjawab. Ramai pekerja kita jujur, kenapa datang lambat? Saya malam tadi tengok bola, lepas tu saya datang lambat. Tetapi orang yang amanah, dia lebih bertanggungjawab. Dan dia bukan sekadar jujur, tetapi dia bertanggungjawab. Apa saja tugas yang diberikan, dia selesaikan. Yang ketiga, Masya Allah, tak lain dan tak bukan, iaitu satu yang kita sebutkan, tabligh. Tabligh ni menyampaikan. Menyampaikan ni dia satu, bukan sekadar menyampaikan biasa, tetapi dia representation ataupun dia presentation dia bagus dan menyebabkan orang faham, oh ini Islam. Bila Islam jadi pemimpin, macam ni kepimpinan Islam. Bila ya Allah hebatnya dia rasa. So dan last kali, sidik amanah, tabligh, fatanah, bijaksana, balik-balik. Kena senantiasa mempelajari ilmu dan cepat mengaplikasikan ilmu tu mengikut suasana semasa. Inilah ciri-ciri pemimpin yang kita idamkan. Macam mana nak dapat pemimpin macam ni? Ustaz akan cerita pada slot yang kedua bersama MTS Fast, bagaimana untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro-hafaz. InsyaAllah. Itu dia. Ustaz dah bagi tahu dah kita cara nak pilih tips pemimpin yang berkualiti. Mohon sahabat-sahabat kita di luar sana, mungkin sahabat-sahabat kita di Facebook, TV Al Hijrah pagi ini, insyaAllah kongsi-kongsikan, kita catatkan nota hebahan, kita blastkan, kita beritahu kawan-kawan kita, ini dia pemimpin yang kita mahukan sebenarnya. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika insyaAllah. Selepas ni, bila Ustaz sebut tentang pemimpin, kita teringatlah generasi kini yang adik-adik kita yang sedang menuntut di MTS Faz. Apa cerita, apa perkembangannya, insyaAllah
semua selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Antara ujian terbesar manusia ketika hidup adalah harta dan wang. Rezeki yang kita miliki bukan sepenuhnya hak kita. Gunakan sebahagian darinya untuk diinfakkan dalam mencari keredaan Allah. Ayo, rebutlah peluang ini sebagai bekalan akhirat kita dengan berinfak pada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. Insya-Allah, anak-anak tahfiz MTS FAS ini bakal menikmati suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap. Sekaligus, anda yang berinfak akan menjadi sebahagian daripada proses melahirkan generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Semoga infak anda ini memberikan makna berganda dalam meningkatkan martabat Islam serta faedah anda peroleh 1000 keberkatan dalam setiap harta yang dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahu Akbar. Sejuk perut ibu mengandung melihat wajah adik-adik kita dengan rutin hariannya. Masya Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita yang bakal dipilih nanti pun begitu dekat dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Itu sahaja yang kita doakan, yang kita harapkan. Masya Allah. Baiklah. Kempen pembinaan Pusat Kecemerlangan Pendidikan ataupun yang kita panggil sebagai Excellent Center. Tadi Ustaz dah kata dah nak jadi seorang pemimpin, perlu pantas berfikir, perlu menjadi seorang yang pantas belajar dan juga ingin belajar. Mesti kena ada sikap ingin belajar sampai bila-bila sebenarnya. Baiklah, Ustaz, dah masuk bab MTS FAS ni Ustaz. Kita nak tahu juga apakah bentuk sistem pendidikan yang MTS FAS sedang tetapkan untuk melahirkan bakal pemimpin yang berkualiti untuk masa hadapan. Ustaz, kongsikan. Masya Allah, Yusuf Qaradawi beritahu kalau kamu nak lihat generasi akan lihat sesebuah negara, sebuah tamadun, kata Ibn Khaldun, kata Saidina Ali, kalau kamu nak lihat pemimpin masa akan datang, lihat generasi mudanya. Bila lihat generasi mudanya lebih cintakan ilmu, maka ketika itu insya-Allah kita akan jadi generasi yang akan datang, pemimpin yang akan datang, pemimpin yang hebat. Dan Masya Allah, kata Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, dia beritahu, Masya Allah, kalau sesuatu bangsa itu anak mudanya terlalu mementingkan hiburan, mengenepikan pelajaran, kamu akan lihat kejatuhan sesebuah bangsa, kejatuhan sesebuah tamadun. Ini yang kita tak nak. Tapi yang sedihnya remaja kita hari ini ke arah tu. Jadi maka MTS FAS, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra telah mengorak langkah proaktif tuan-tuan untuk membina Excellent Center. Kami mempunyai 350 orang pelajar dan kami telah beroperasi selama 11 tahun di rumah kedai di Seri Gombak. Dan jangan risau tuan-tuan, kita berdaftar yang pertama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan yang keduanya kita juga Masya Allah berdaftar. Silibus kita ni diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Dan Masya Allah kita telah mengorak langkah untuk mewujudkan Excellent Center ni Masya Allah dengan membeli tanah yang bernilai 6 juta untuk 3 ekar tanah di Gombak untuk membangunkan Excellent Center. Dan Masya Allah di situ nanti tuan-tuan kita akan bina sekolah rendah, sekolah menengah, asrama putra, asrama puteri dan surau dan juga aktiviti kat sana untuk kita melahirkan golongan pemimpin yang Quranik. Apabila Quran ada dalam dada kita, apabila Quran ada dalam dada anak-anak kita ini, mereka akan dipimpin oleh Quran. Bila mereka dipimpin oleh Quran, insya-Allah satu hari nanti Islam akan memimpin, bukan dipimpin. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mereka ni bukan sekadar menghafal Al-Quran. Di sini bukan sekadar menghafal Al-Quran, tetapi mengamalkan Al-Quran. Bayangkan dulu Al-Quran dibuka begitu dan kemudiannya ilmunya merahmat alamin, seluruh alam. Tetapi bayangkan ramai orang baca Quran, dia biarkan Quran macam tu, kemudian tutup balik. So Quran ini ilmunya luas. Maka lahirlah Ibn Khaldun, maka lahirlah Ibn Sina, maka lahirlah orang-orang yang hebat. Saya nak cerita satu kisah seorang tokoh yang hebat, iaitu yang kita nak lahirkan bukan sekadar menggunakan teknologi tetapi pencipta pada teknologi untuk merahmatkan sekalian alam. Apa dia? Iaitu seorang siapa pakar pembedahan tulang yang pertama. Berjaya mencantumkan tulang.
tak lain dan tak bukan tuan-tuan dan puan-puan, ilmunya dikagumi di barat dan di Eropah sampai ke hari ini. Ibn Sina, ya, dia bapa perubatan moden, tetapi ini seorang pakar tulang yang hebat, tuan-tuan. Inilah yang kita nak lahirkan pada hari ini, nak lahirkan bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi menjadi penyumbang pada teknologi. Ini yang kita nak lahir. Yang seterusnya, bayangkan MTS Fast ni, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan nampak visual-visual yang ada di sini, tuan-tuan tengok betapa canggihnya yang kita nak buat. Kita pun dah digitalkan apa saja sukatan pelajaran kita untuk memudahkan para pelajar untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan juga sains secara fast, pantas, supaya kita boleh catch up ilmu-ilmu yang lain. Tuan-tuan, bukan mudah untuk menjadikan seorang hafiz Al-Quran. Dalam masa yang sama mereka juga mendalami ilmu-ilmu silibus kebangsaan dan juga mendalami ilmu perubatan, ilmu sains ni. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Moga-moga dengan penjelasan Ustaz tadi dapatlah memberikan kesedaran kepada kita, memberi impak kepada kita. Mudah-mudahan dapatlah kita sama-sama ambil bahagian untuk membantu adik-adik kita ini untuk meneruskan pengajian mereka ke tahap yang paling tinggi sekali. Masya-Allah. Baiklah, Ustaz, apa lagi sebenarnya yang boleh Ustaz terangkan kepada kami selain daripada pembangunan Sasiah, apa lagi usaha yang sedang dilakukan oleh pihak MTS Faz? Masya Allah, kami berjihad. Jihad ini bersungguh-sungguh. Jihad ni bahasa Arab, tukar kepada bahasa Melayu. Jahada, jihad ini asal-usul perkataannya bersungguh-sungguh. Jihad ilmu yang ada di MTS Fast ni tidak akan berjaya kalau tak ada sambutan daripada tuan-tuan. Tak ada bantuan daripada tuan-tuan. Tuan-tuan yang menyumbang pada pembinaan Excellence Center dan melahirkan golongan hufaz yang profesional, dan kemudiannya Masya Allah kat sini pula kita bersama-sama untuk melahirkan pemimpin di masa akan datang, seperti mana yang Ustaz cerita tadi, pakar bedah pencantuman tulang, iaitu ulama yang digelar Abu Zahrawi. Abu Zahrawi ini Masya Allah, tuan-tuan, sampai hari ini ilmunya diguna pakai pada hari ini. Ibn Sina, Masya Allah, Al-Biruni buat universiti, dan begitulah kita nak banyak lagi tokoh-tokoh ulama yang hebat. Al-Khwarizmi, matematik. Hari ini anak kita matematik macam mana? Itulah mata pelajaran yang paling susah. Sedangkan algebra dan macam-macam lagi, itu asasnya daripada orang yang Islam yang mendalami ilmu Al-Quran, yang hafal Quran daripada umur 8 tahun, 10 tahun, dan kemudiannya mereka menjadi orang yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kalau orang yang bukan Islam boleh berjaya, kenapa orang Islam tak boleh berjaya? Kita ada Allah, kita ada Al-Quran. Jadi kat sinilah MTS Fast bergerak untuk memohon pertolongan tuan-tuan pada pagi yang indah ini. Kita boleh gerakkan sebagai niat kita sedekah subuh, infak, ataupun kita boleh wakafkan untuk ibu dan ayah kita untuk pembinaan ni. Siapa yang membantu MTS Fast membina Excellence Center ni, Masya Allah, dia dapat 3 in 1. Ingat, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan. Tak ada amalan dah yang boleh dibawa di alam barzah ataupun alam sana, kecuali 3. Yang pertama doa, yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang berterusan. Kita nak bersedekah, kita kena bijak. Antara sedekah yang berterusan adalah membina telaga. Sebab selagi air telaga tu ada, pahalanya berterusan. Membina masjid dan juga membina Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dengan ni, selama mana pelajar-pelajar belajar di sana, ilmu tu, proses ilmu tu berjalan lancar. Dalam masa yang sedekah tuan-tuan untuk berproses ilmu tu dah dapat pahala. Yang keduanya, selama mana pelajar mengaji Al-Quran, beribadah dan kemudiannya belajar menuntut ilmu, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang bermanfaat. Dah 2 sekali tadi. Sedekah jariah, selama mana Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra beroperasi, pahala dapat kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Melahirkan golongan pemimpin, golongan profesional, teknokrat untuk masa hadapan. Yang ketiga, Masya Allah, Allahu Akbar, doa anak yang soleh. Setengah-setengah ulama mengatakan, kadang-kadang para ulama ramai meninggal dunia tak sempat kahwin, tak sempat ada zuriat, tetapi doa anak murid yang soleh. Bayangkanlah tuan-tuan, mustahil di kalangan para anak murid ini yang menjadi ulama lupa untuk mendoakan mereka yang pernah membantu mereka untuk menjadi ulama dan pemimpin masa hadapan. Tuan-tuan, nombor akaun dah tertera.
Nombor akaun dah tertera, ada nombor telefon, tuan-tuan hubungilah segera. Tuan-tuan jangan bagi alasan, ya Allah, nantilah ustaz, nantilah kejap apa semua. Jangan macam tu. Sebab nanti mungkin lepas ni kita mati. So kalau boleh ada nombor akaun ni, tuan-tuan snap tangkap gambar, nombor telefon tangkap gambar. Tuan-tuan boleh ke Facebook, ke laman webnya yang tertera ni, tuan-tuan hubungilah dan kemudian berinfaklah. Tak banyak, sedikit. Kalau banyak, itu tanda kita rasa benar pada Allah Ta'ala. Sebab sedekah, saya usul perkataan dia, benar. Ni ada barcode. Tuan boleh tengok barcode. InsyaAllah kita berhenti dulu. InsyaAllah kita akan, saya harap siapa yang berdoa, siapa yang membantu MTFAS dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, masuk syurga sekeluarga. Wallah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, penjelasan ustaz tadi membuatkan kita rasa macam tak sabar-sabar nak menunaikan ataupun nak melakukan assalamualaikum subuh tu kan, dah ada orang kata nak sedekah subuh, dah ada nawaitu yang baik-baik, tapi dengan penjelasan tadi tu kita rasa berkobar-kobar bersemangat kerana apa? Pahala terus mengalir. Masya Allah. Itu yang kita mahukan. Baiklah, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada yang dihormati Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik, Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, atas segala perkongsian pagi ini. Masya Allah, kami doakan yang baik-baik, yang indah-indah saja untuk adik-adik kita semua. Jangan lupa doakan Kak Farah dan juga tim Assalamualaikum subuh pagi ini. Masya Allah. Terima kasih kerana sentiasa orang kata dekat, begitu dekat dengan Al-Quran juga As-Sunnah dan mengingatkan kita semua tentang yang baik-baik saja. Masya Allah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Insya Allah kita doakan segala misi matlamat tercapai hendaknya secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin, dan dipermudahkan segala urusan kesemuanya pihak MTS FAS. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan berhenti seketika. Insya-Allah jumpa lagi selepas ini dalam slot Assalamualaikum. Antara ujian terbesar manusia ketika hidup adalah harta dan wang. Rezeki yang kita miliki bukan sepenuhnya hak kita. Gunakan sebahagian darinya untuk diinfakkan dalam mencari keredaan Allah. Ayo, rebutlah peluang ini sebagai bekalan akhirat kita dengan berinfak pada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. Insya-Allah, anak-anak tahfiz MTS FAS ini bakal menikmati suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap. Sekaligus, anda yang berinfak akan menjadi sebahagian daripada proses melahirkan generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Semoga infak anda ini memberikan makna berganda dalam meningkatkan martabat Islam serta faedah anda peroleh 1000 keberkatan dalam setiap harta yang dimiliki.